Shima akan Okay. Alright. Kejap. Okay. Saliza. Alright. Go. Okay. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini kita bersama yang berbahagia Datuk Zahida Zarihan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Saudari Raja Sarah Raja Petra, Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, dan saya Nur Hashimah binti Abu Hassan yang juga Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Kali ni kita menjemput 3 orang pelajar dan kebetulan ketiga-tiga ni berasal daripada Sabah. Yang pertama saudara Muhammad Khairil Izwan, berasal daripada Sandakan Sabah. Yang kedua saudari Saliza binti Abdullah dari Universiti Melaya. Yang ketiga saudari Siti Nur Afza binti Saidun dari Universiti Malaysia Sabah yang juga berasal daripada Beaufort Sabah. Hai, selamat datang ke Sembang Santai bersama yang berbahagia Datuk Zahida Zarihan, atau kita boleh panggil Kak Ida dengan lebih mesranya lah. Hai semua. Hai semua. Hai. Hai Khairil, hai Saliza, hai Asfa. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Salam perkenalan daripada kita kakak-kakak semua. Okey, Shima Sarah. Shima Sarah. Ya, Kak Ida. Sekarang ni kita dah masuk fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Di mana ianya bermula pada 18 Mac yang lalu. Hari tu baru-baru ni kita ada bincangkan mengenai wabak pandemik COVID ni. Hari ni pula kita nak bincang mengenai student yang kini masih berada di asrama disebabkan oleh PKP ni. Ida, isu ni sebenarnya bukanlah isu yang remeh, tapi sebenarnya sangat penting dan kita tak boleh nak abaikan pun isu ni. Jadi, I nak tanya ke tiga-tiga student kita hari ni kan. Our MCO should be over in about 11 hari lagi lah kot kan. Dan where are you guys right now? Korang dekat kampus ke dekat rumah? Kampus. Saya masih di kampus lagi. Kampus, semua kampus. Macam mana keadaan di kampus buat masa ni? Kita nak tanya sama ada kemudahan-kemudahan yang disediakan pihak universiti, macam makanan ataupun lain-lain tu cukup ke tak sekarang? Mungkin Afza boleh start? Okay. Sekarang ni so far so good, semuanya mencukupi. Pihak U pun telah menyediakan makanan lah untuk kami student yang masih lagi tinggal di kampus. Dan kelengkapan lain pun mencukupi juga seperti kemudahan wifi dan sebagainya lah. Cuma itu yang penting sekali itu. Betul. Ya, betul. Cuma agak berbeza sedikit lah sebab kami dekat kampus dan biasa petang-petang ni kami beriadah di luar. So sekarang ni beriadah di luar tu buat apa tu? Okay. Biasanya petang kami akan melakukan aktiviti sukan lah. Ada dua perbezaan. Macam saya merupakan student yang tinggal di kediaman luar. Okay. UMS dia ada dua kediaman. Jadi satu dalam kampus, satu lagi luar kampus. So saya ni merupakan student luar kampus. Maksudnya UMS ada kediaman luar. Yang kediaman tu maksudnya terdedah kepada dengan orang-orang awam. Berapa ramai Afza, berapa ramai jumlah student yang berada di luar kampus yang bersama-sama dengan Afza? Macam saya di kediaman Kingfisher. So di sini yang terkandas student dia ada dalam 90 orang. Tidak termasuk dengan kediaman luar yang lain. Seperti yang ada di One Borneo dan di college seperti Kolej Labuan dan juga Sandakan. So kalau di dalam kampus kami ada 3 kolej. So di sana kawalan mereka agak rapi lah dan tidak dibenarkan orang awam untuk masuk ke dalam kampus. Yang tetapi untuk kami student luar kampus ni agak
berdedah sedikit dengan orang awam. Terpaksa ditawarapi lah sebab kami lebih terdedah dan kami agak berhampiran sedikit dengan hospital yang menjadi pusat kuarantin COVID-19. So, so di sini so far kami okey dan kami juga dibenarkan keluar mengikut waktu-waktu yang ditetapkan lah. Contoh kami ingin beli barang seperti barang mandian dan sebagainya, kami akan diberi masa 30 minit. Cuma dibenarkan hanya berapa orang sajalah yang diizinkan sebagai wakil. Itu sajalah. Okey, Saliza? Okey. Okey. Buat masa ni, bantuan yang disalurkan adalah dalam bentuk makanan kering dan keperluan-keperluan lain seperti untuk wanita diberikan tuala wanita. Bagi saya bantuan yang diberikan ni mencukupi dan kami juga masih boleh menggunakan fasiliti di kolej kediaman masing-masing seperti yang Afza baru saja cakap sebentar tadi. Kami boleh mengakses wifi dan menggunakan fasiliti lain seperti bilik gerakan dan sebagainya. Ada time dan- tertentu ke boleh Dan pakai apa tu? facilities tu ada time-time tertentu boleh pakai ke macam mana? Kami sebab fasiliti tu berada dalam kolej kediaman sendiri macam cooking area, pantry kami boleh gunakan pada bila-bila waktu sebab kawasan kampus kami tertutup setiap kolej. Tetapi sekiranya kami ingin menggunakan ATM machine yang mana kami perlu berjalan kaki untuk ke sana hampir 300 meter, kami perlu memohon borang untuk keluar biarpun berada di sekitar kampus kerana di Universiti Malaya dia berdekatan dengan lembah pantai dan Petaling Jaya dan kita tahu kawasan ini mencatatkan kes okey. COVID-19 paling tinggi setakat ini. So untuk keluar Adik daripada Khairil Pak. Okey. okey. Saya? Okey, Ya, Khairil. berbeza pula dengan UKM. Berkaitan dengan makanan, seperti yang kita sedia maklum, mahasiswa dan mahasiswi di IPTA disediakan oleh pihak kerajaan makanan iaitu sarapan, makanan tengah hari dan juga makan malam. Alhamdulillah makanan ini sangat-sangat mencukupi untuk mahasiswa yang berada di UKM. Okey, berkaitan seterusnya pula adalah bantuan seperti barangan-barangan keperluan peribadi. Keperluan peribadi juga turut disediakan di mana pelajar akan diberikan satu Google Form. Google Form daripada pihak UKM. Google Form itu adalah bantuan daripada Kasiswa iaitu Kasih Persatuan Mahasiswa. Di mana mahasiswa yang kekurangan peralatan seperti mandian, berus gigi, Colgate boleh meminta bantuan tersebut dengan mengisi Google Form. Okey, untuk makluman panel sekalian, Universiti Kebangsaan Malaysia keluar masuk ke universiti ini telah dihadkan di mana pelajar tidak dibenarkan keluar ke UKM kerana memandangkan UKM ni adalah kawasan yang boleh dikatakan sifar COVID. Jadi pihak pengurusan UKM mengurangkan risiko jangkitan iaitu jangkitan untuk masuk ke dalam UKM dan oleh sebab itu pengurusan UKM tidak membenarkan sama sekali pelajar kecuali keluar bersama fellow ataupun staff-staff ditemani oleh satu orang dan seterusnya. UKM juga baru-baru ni semalam UKM baru saja mengeluarkan pekeliling baru di mana kalau sebelum ni pelajar tidak dibenarkan berlegar-legar di kawasan kampus, tapi semalam TNC telah mengeluarkan satu pekeliling yang menyatakan bahawa start hari ini ataupun start semalam pelajar boleh melakukan aktiviti-aktiviti riadah yang sebelum ni PKP fasa 1 dan fasa 2 pelajar tidak dibenarkan. Bermula esok pula pelajar telah boleh pergi berjoging, beriadah dan sebagainya. Tujuannya untuk mengelakkan pelajar stres, duduk di bilik, dan sebagainya.
Seterusnya berkaitan dengan Khairil, ya. Khairil, ada tempoh masa tak daripada pihak TNC, tempoh masa untuk keluar berjogging ataupun beriadah? Ada sehingga pukul 8 malam. Begitu juga dengan delivery seperti Foodpanda, McDelivery dan sebagainya. Boleh masuk di pintu utama sehingga pukul 8 sahaja. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti riadah yang lain. Tapi aktiviti tersebut tidak boleh dilakukan secara berkumpulan lah. Di mana main bola pun tak boleh lah. tidak boleh. Kita hanya boleh melakukan ya. Apa aktiviti-aktiviti yang dibuat di sana oleh Khairil? Aktiviti seperti biasa setiap college kediaman di UKM ini ada fasiliti ataupun kemudahan gelanggang untuk pelajar-pelajar melakukan aktiviti riadah setiap petang. Jadi apa yang saya lihat sendiri, setiap petang ada saja beberapa golongan pelajar-pelajar yang mungkin stres di bilik. Saya lihat mereka membuat aktiviti-aktiviti riadah seperti berjogging dalam keadaan penjarakan sosial. Seterusnya pula ada juga saya lihat pelajar-pelajar perempuan yang mengayuh basikal juga bersendirian. Tidak ada aktiviti-aktiviti berkumpulan lah mengikut daripada apa yang saya lihat. Okey. Kak Ida nak tanya kepada adik-adik semua, rata-rata baru-baru ni di media sosial ada yang mengatakan setengah-setengah student ni manja dan tidak bersyukur. Seperti yang baru-baru ni saya rasa adik-adik semua pun ada tengok di mana ada student upload gambar makanan dan komplain. Itu telah menjadi satu perhatian daripada netizen. Apa komen daripada adik Saliza? Kejap, sebelum korang jawab tu, I nak tambah I nak tanya dulu. Makanan yang disediakan tu hari-hari sama ke menu dia bertukar? Bertukar. Alhamdulillah. Okey, balik ke soalan Kak Ida. Soalan tadi. Saya pun ada nampak post tersebut di Twitter sebab pelajar tersebut pun daripada universiti saya sendiri tetapi daripada kolej kediaman yang berbeza. Tidak dapat dinafikan sebagai student akan suka memberikan pandangan atau komen negatif. Mungkin sebab apa yang dia expect tu does not meet his expectation. Sebab tu dia memberikan komen sedemikian. Bagi saya tidak salah untuk kita komplain sekiranya makanan atau menu tu tidak memenuhi cita rasa kita, tetapi menggunakan platform yang betul, bukannya mengutarakan di media sosial, dan ia akan menjejaskan image universiti lah sebab dia mention besar-besar nama universiti dia. Tetapi sebagai seorang pelajar, bagi saya amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Kurang-kurangnya makanan atau white meat itu sayur dan protein. Ya? Continue. Okey. Itulah. Teruskan. Komen saya. Itu je. Khairil, what's your comment? Okey, adik Khairil pula. Okey. Saya pula berkaitan dengan isu mahasiswa-mahasiswi yang manja ini, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Mungkin saya anggap setiap pandangan ataupun setiap maklum balas individu itu berbeza. Tapi bagi saya sendiri, di tempo yang sedemikian, di mana kita berada dalam tempo kawalan pergerakan ini, saya boleh menyatakan bahawa apa yang pihak universiti sediakan adalah mencukupi dan memuaskan. Tapi kemungkinan confessor ataupun pengadu tersebut bagi saya sendiri mungkin terbiasa dalam keadaan suasana ataupun makanan-makanan yang mewah mungkin. Jadi rasa bersyukur tu kurang. Tapi kalau bagi saya sendiri dan kawan-kawan saya, perkara tu sepatutnya tidak berlaku kerana kita telah dibantu oleh orang. Jadi apa salahnya kita bersyukur dan menerima apa yang orang telah berikan. Berbeza pula dengan universiti yang
kawan saya di mana dia mengatakan ada juga kes sedemikian berlaku dan dia menyatakan bahwa berkaitan dengan isu viral makanan yang digambar tersebut adalah bukan daripada makanan universiti mereka. Dan dia menolak sekeras-kerasnya dan diorang beranggapan bahwa ada pihak lain ataupun individu yang tidak bertanggung jawab sengaja memburuk-burukkan nama universiti. Dia sahabat saya sendirilah, ini bukan di universiti saya. Sahabat saya sendiri menyatakan bahwa universiti mereka tidak pernah menyediakan ataupun memberi makanan di polistrin, dan di mana pula isu viral tersebut makanan kononnya dibagi oleh pihak universiti di polistrin tersebut kurang berkhasiatlah, kurang memenuhi cita rasa dia, dan diorang menyatakan bahwa makanan tersebut adalah ataupun fitnah bukan daripada pihak universiti mereka. Mungkin ada individu yang sengaja memburuk-burukkan lah. Okay, adik Saliza pula, what is your comment? Afza. Okay, bagi saya pula, saya pun tidak bersetuju dengan pendapat mereka kedua. Saya tidak juga menyalahkan sesiapa. Kemungkinan kita manusia, kita mempunyai cita rasa tersendiri. Kemungkinan pelajar tersebut juga selain daripada isu mungkin ada sabotaj ataupun sebagainya. Mungkin individu tersebut merupakan golongan daripada orang yang berkemampuan, tidak biasa dengan makanan seperti itu. Tapi bagi saya amat bersyukurlah dengan apa yang pihak ini sediakan. Kalau di UMS pula, di sini kami ada jual agihan makanan. Itu untuk kolej kejaman dalam. Kami akan diberikan kupon makanan. Iaitu pada waktu pagi kami akan diberi kupon yang berharga RM3. Tengah hari dan malam kupon yang berharga RM6. So pelajar bebas untuk membeli makanan apa yang ada disediakan. Tapi kalau kepada pelajar yang nak order sendiri Foodpanda ataupun Grab delivery, ada isu ke dekat hantar kat universiti? Di UMS dibenarkan juga untuk mengorder Foodpanda dan food delivery yang lain juga. Sama seperti yang lain juga lah. Okay. Beri untuk membeli makanan lah. Harga berbeza pula dengan kolej kejuruan luar. Tapi kami disediakan makanan. Ini alhamdulillah makanan yang kami diberi kepada kami semuanya okey. Dan kemarin pula universiti dia setiap hari dia akan mengubah menu. Kemarin agak istimewa sebab pihak sediakan taksi untuk semua student yang Okey, adik-adik, Kak Shima ada nak tanya, dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kerajaan telah memberi pelbagai bantuan termasuklah kepada pelajar-pelajar. Okey, kerajaan telah memperuntukkan bantuan sebanyak RM200. Jadi apa pandangan adik-adik, adakah ianya mencukupi? Khairil boleh jawab dulu kot. Okey saya. 200 alhamdulillah. Dah dapat, right? Apa? Dah dapat ke belum? Belum lagi. Tapi dalam situasi sekarang kita bergelar pelajar. Lagipun sekarang kita di pertengahan SEM, segala yuran-yuran apa semua kita telah langsaikan. Jadi saya anggap bantuan 200 tu boleh memenuhi ataupun mencukupi bagi saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan Afza? Kami pun belum dapat lagi bantuan daripada kerajaan yang 200 itu, tapi kami diberi bantuan daripada UMS yang dipanggil yang jumlah 200 juga seperti yang kerajaan beri. MyCare ni dia merupakan bantuan untuk student yang kurang berkemampuan
berkemampuan asalnya. Student boleh memohon bantuan ni setiap satu tahun tu. Kami boleh mohon sekali lah untuk satu sem. So, untuk kali ini, pihak universiti telah membuka balik masa ni untuk student tidak kira sudah berada di kampus boleh memohon bantuan ini untuk kami gunakan untuk keperluan kami. Dan bantuan tu kami telah diberi beberapa hari lepas dan ianya amat membantu kami lah yang terutama yang student yang memerlukan lah. Dan bagi saya pula bantuan tu setakat ni saya pun belum sentuh lagi sebab saya tidak guna langsung pun bantuan tu sebab semuanya cukup. Internet ada, makan ada, bil kami yang tinggal di luar ni kami tidak fikir pun mau bayar bil elektrik, air dan sebagainya. So bantuan tu mungkin kami boleh gunakan untuk masa akan datang lah. Dan yang sangat sangat halus. Kalau bantuan hati itu lagi diberi ibarat durian tuncu untuk pelajar UMS 200 sama 200, so amat berbaloi lah. Dan kami pihak student bantuan yang diberikan sebab amat mencukupi. Alhamdulillah. Macam mana pula dengan Saliza? Okay. Bagi saya nilai RM200 tu tidak perlu dipertikaikan ke sama ada cukup atau tidak sebab kami pun sebagai student tidak perlu di waktu begini kami tidak perlu membelanjakan tidak perlu mengeluarkan duit untuk belanja dari segi transportation, kediaman kerana kami pun tidak boleh keluar dan kediaman semua akan ditanggung. Dan ada orang-orang mengatakan yang yuran untuk college kami mungkin akan dipotong atau dibagi murah. Jadi RM200 tu kiranya ibarat macam duit poket untuk kami. Kami tidak perlu membelanjakan tu apa-apa pun. Kalau dapat pun mungkin kami masih tak tahu nak buat apa. Extra money. Okay, Extra money. I nak tanya pula, what about your studies? Ada tak pihak universiti bagi cadangan apa-apa untuk teruskan pembelajaran? And adakah motto there will be no interruption in education ini dipatuhi? Means ada online studies ke? What is happening right now? Mungkin Khairil boleh start? Okay, saya dulu lah. Okay, berkaitan dengan proses pembelajaran. Okay, buat masa ini belum ada apa-apa online kelas yang dilakukan sebab kami memulakan kelas online 27 hari bulan 4 ini. Sebenarnya pekeliling ini telah keluar sebelum PKP fasa 3 ini bermula di mana Naib Chancellor UKM telah menyatakan bahawa UKM akan memulakan kuliah 27 hari bulan 4 ni tidak kira sama ada PKP dilanjutkan atau tidak, dan seperti yang kita alami sekarang PKP telah dilanjutkan dan kuliah tersebut tetap dijalankan 27 hari bulan. Berkaitan dengan peperiksaan pula, kami selepas PKP fasa 3 ini dijalankan, UKM akan menjalankan peperiksaan online, peperiksaan open book, di mana pelajar boleh menjawab peperiksaan open book. Jadi sedikit sebanyak meringankan beban ataupun mengurangkan stres yang dialami oleh pelajar kerana sekarang ini tidak ada pembelajaran bersemuka, melainkan 27 hari bulan ni kelas online tersebut tidak tertakluk dengan jadual waktu kuliah. Sebagai contoh, hari Isnin kelas pukul 10, tidak semestinya kelas online tersebut bermula pukul 10, di mana pelajar boleh mengakses bahan bacaan ataupun bahan rujukan yang telah diupload oleh pensyarah di salah satu laman ataupun portal pelajar, iaitu yang di UKM ni dipanggil UKM Folio. Jadi sedikit sebanyak dengan adanya UKM Folio ni boleh membantu pelajar mengakses
bahan bacaan ataupun bahan rujukan yang telah diberikan oleh pensyarah kepada pelajar. Dia tidak tertakluk dengan masa online learning semata-mata. Jadi mungkin pelajar boleh mengakses bahan tersebut bila waktu dia free dan bila capaian internet dia mengizinkan. But we Okay, should terima kasih. betul tak Khairul? Yeah. Because now then your study for the student kita di Malaysia ni dia akan jadi lebih independent. Jadi you have to do your own research. You sendiri pandai bahagikan masa. Nak tanya cikgu depan-depan pun dah tak boleh. So there's a lot of more Google yang kena membantu. Ya, betul. Tapi bagi saya, salah satu isu berkaitan dengan online learning ni mungkin tidak semua pelajar mempunyai capaian yang baik. Mungkin ada sebagai contoh pelajar yang telah sampai ke rumah yang tidak terkandas di universiti, mungkin mereka akan mengalami masalah seperti capaian internet. Tapi untuk pelajar-pelajar yang berada di universiti ni, alhamdulillah capaian internet sangat-sangat baik. Jadi saya anggap online learning ni dia ada pro dan kontra dia masing-masing, di mana mungkin akan memberikan kebaikan dan juga mungkin sedikit sebanyak menjadi isu ataupun cabaran kepada pelajar tersebut untuk bagaimana dia membantu ataupun bagaimana dia memaksa diri dia untuk memasuki online learning tersebut. Betul. Mana kena rajin lah. Okey, Saliza? Okey. Di universiti saya sendiri, mereka telah memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara atas talian. Dan sama seperti UKM, kami akan bermula pada 27 hari bulan April ini. Setakat ini dari segi final exam, belum ada kata putus sama ada akan dilakukan secara atas talian ataupun mereka akan ambil markah daripada continuous assessment saja. Okey. Untuk pihak UMS pula, setakat ni yang dah dikeluarkan oleh KMC kami, pada mulanya pada sesi masa 1, kami para lecturer semua menghadapkan kelas online. Setelah KMC kami membuat keputusan, kelas online kami semuanya dibatalkan dan kami akan memulakan kelas pada bulan Jun. Kami akan memulakan kelas pada bulan Jun dan bergantung kepada tempoh PKP dia. Jika PKP terus dilanjutkan, kami akan mengubah takvim UMS juga. Tapi ada sedikit kelonggaran yang dibagi tahu. Jika lecturer ingin membuatkan kelas online dalam tempoh masa sekarang ini, digunakan, tetapi dengan syarat tidak memaksa para student untuk melakukan kelas online. Sebab ada student, kami mengambil berat tentang student yang berada di kampung. Sebab ada yang student mereka balik, mereka tertinggal pelupa membawa laptop dan buku dan sebagainya lah. So KMC dia mengambil berat tentang tentang keperluan student tersebut. So sekarang ni takvim kami tempoh PKP ini kami telah tukar kepada tempoh pertengahan term. So kami akan mula balik term pada bulan Jun lah selepas raya. So setakat ni tiada aktiviti pembelajaran yang kami lakukan. Kalau ada pun ikut daripada pensyarah sendiri. Dan berkenaan dengan peperiksaan pula, kalau bagi kos saya, para lecturer bersetuju untuk tidak mengadakan peperiksaan. Maksudnya mungkin paper yang saya ambil seperti geografi pelancongan, kami akan ada final exam. Tapi oleh kerana tempoh PKP dan lecturer pun memahami situasi student, so lecturer kami telah mengubah skop dan tidak mengadakan peperiksaan dan ditukar kepada sistem assignment.
daripada buat video pembentangan online dan sebagainya lah. Okay. Okey adik. Okey adik-adik. Ada soalan lagi ni. Ada cadangan untuk pihak universiti dan kerajaan untuk wujudkan support group yang terdiri dari cikgu dan pensyarah. Sebab kebanyakan student sebenarnya mereka ni susah nak open up dekat orang melainkan family, melainkan kawan-kawan ataupun familiar faces. Sedikit sebanyak support group ni boleh membantu. Is that the case? Boleh adik-adik komen, mungkin adik Khairin? Ya. Support group. Okey, bagi saya, ini pandangan saya sendiri. Saya rasa support group ni boleh membantu seperti yang tadi Datuk cakap, tidak semua orang boleh follow up, tapi kita kena pandang juga dari sudut yang lain di mana pelajar yang boleh menerima pembelajaran seperti support group tersebut. So saya anggap support group ni sebaiknya ataupun saya sangat menyokong jika kerajaan mewujudkan support group dengan pensyarah ataupun cikgu-cikgu di IPT. Okey, adik Afzal? Ya, begitu juga saya pun menyokong adanya dengan support group ni sebab sekarang ni tempoh PKP ni banyaknya student yang tidak mengambil berat. So saya harap dengan adanya support group ni, so student jangan boleh mengambil tempoh ni untuk pulang kaji sendiri dan ada juga student yang emosinya terganggu tempoh PKP ni. So dengan support group tu bukan dari education, saya harap kita dapat membantu mental student juga. Adik Saliza? Sebelum tu saya kurang jelas dengan soalan tu. Adakah maksud dia support group ni, maksud dia golongan yang akan beri support dari segi mental? Ya, dari semua segi, betul. Okey. Baik, saya bersetuju sebab sebagai pelajar tidak lari dari masalah mental seperti anxiety, depression tu semua. Tidak kira yang berada di kolej kediaman di mana mereka rasa terkurung dan tidak kira yang berada di rumah sebab yang berada di rumah pun mungkin mereka datang daripada latar belakang keluarga broken family. Mungkin ada penderaan ataupun ibu bapa bercerai, mereka jenis yang tak suka berada di rumah. So benda ni saya sangat bersetuju di mana mereka boleh berkongsi sebarang masalah, minta pendapat daripada support group ni. Tapi tengoklah daripada kebersediaan pelajar tu sendiri sama ada dia selesa nak berkongsi masalah dan mendengar pendapat daripada support group ni. Dan saya bersetuju. Liza, I nak tanya sekarang ni ada tak mana-mana yang you guys boleh call ataupun jumpa if korang ada this issues of mental illness or any other issues? Siapa yang korang pergi jumpa as a student? Di Universiti Malaya mereka sediakan suatu macam mana kata dorang sediakan talian tertentu untuk kecemasan, untuk perlukan counselling yang mana kita orang boleh berhubung secara terus ataupun sekiranya ada masalah yang kita nak terus direct jumpa seseorang boleh jumpa dengan fellow. Fellow ni orang yang kira macam kerani college, pengurusan college. Sebab mereka sentiasa berada di college, mereka pun tinggal di college. Membantu ke tak saluran-saluran yang dah ada sekarang? Membantu. Sebab selalunya student ada masalah dari segi akses internet ke apa, nak cerita nak pulang ke tak, terus jumpa dengan fellow ni. Fellow college. Kita kehilangan Khairul dengan Kak Ida. Maybe line tak ada kot. Kita pergi ke next soalan ke apa ni? Okay, boleh Shima continue. Okay, Khairul pun dah ada. So dari pandangan adik-adik semua, apa lagi penambahbaikan yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan untuk membantu student
yang sekarang ni dalam PKP di universiti-universiti. Okay, kejap I nak tambah sikit Shima. Sorry. Is the government now doing a good job ke tak? Very good job. Okay, ada tak cadangan ke yang you rasa penambahbaikan macam ni kurang? Ya. Boleh katakan ke yang kita boleh suggest dekat government? Yang boleh government improve lah apa yang ada sekarang. Bagi saya, Saliza. okay. Bagi saya bantuan yang disalurkan ni jangan katakan mencukupi, terlebih cukup. Sebab selain daripada makanan harian yang mereka berikan, mereka juga berikan makanan-makanan kering macam Nescafe, Coffee Mix dan Maggi yang kami sendiri tak tahu nak makan bila. Dan kediaman pun disediakan, kami boleh mengakses internet pun masih laju seperti biasa. Dan untuk bagi saya lah, apa yang kerajaan harapan saya untuk kerajaan, saya harap sekiranya PKP dilanjutkan lagi, mereka boleh mengatur strategi untuk menghantar student-student yang terkandas di Kolej Kediaman ni pulang ke kampung halaman masing-masing. Mungkin kita tahu benda ni agak sukar kerana pelajar boleh terdedah kepada COVID-19 ni sekiranya mereka balik dan merisikokan lagi keluarga mereka yang berada di kampung halaman. Tetapi saya pasti ada prosedur yang kita boleh patuhi. Mungkin universiti boleh menggunakan bas masing-masing di mana mereka menghantar student daripada universiti dan terus ke rumah tanpa mengalah ke mana-mana tujuan lain lagi. Itu saja. Hamzah? Begitu dengan saya, setakat ni semuanya sangat sukses. Saya pun sama seperti saya, bantuan-bantuan yang dan saya tidak tahu mau makan bila dan sebagainya. Dan keperluan internet amat mencukupi di sini. So bagi saya sendiri sama seperti Saliza, saya berharap kalau boleh kita harap pihak kerajaan dapat balik ke rumah masing-masing ataupun kampung. Saya sendiri pelajar daripada Sabah, di Universiti Malaysia Sabah pun tidak dapat kembali ke kampung. Mereka khawatir yang saya dapat jangkitan daripada transaction lah. So jika tidak kalau ikan saya redha sebab mungkin itu yang terbaik daripada pihak kerajaan. Tapi sebaliknya kalau boleh amatlah saya berharap sangat. Balik kampung beraya. Khairil pula nak balik kampung juga ke? Oi, mau. Beraya di KL sajalah. Okey, sekejap kita dapatkan balik Kak Ida. What about Khairil? Apa hope Khairil? Apa cadangan yang kerajaan boleh memperbaiki? Okey, pendapat saya hampir sama dengan Saliza. Saya kalau boleh, tapi saya ingin mengucapkan tahniah ataupun ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan yang sedia ada kerana mereka telah banyak membantu khususnya pelajar IPT yang terkandas di IPT masing-masing. Berkaitan dengan penambahbaikan, mungkinlah berkaitan dengan membawa balik student yang terkandas. Mungkin ini bukan perkara yang senang kerana kita perlu mengambil kira kerja-kerja yang ataupun beban yang dialami oleh kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara kerana sebelum ni ada isu di mana Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah membawa ataupun menyuarakan hasrat untuk membawa balik pelajar IPT
Tapi perkara tersebut atas nasihat MKN dan juga KKM, mereka berkata bahawa perkara ataupun isu tersebut perlu diperhalusi kerana kita perlu tengok mungkin pelajar tu sihat sekarang tapi kita risau nanti apabila dibawa balik ke negeri masing-masing dia menjadi pembawa penyakit COVID-19 tersebut. Betul. Jadi kami sebagai pelajar tidak semua boleh dikatakan reda tu ada berapa peratus, tapi demi keselamatan keluarga kalaupun tidak dapat balik janganlah sampai raya. Kalaupun tidak dapat balik, kalau contohnya ada usaha kerajaan untuk membawa balik kerana memandangkan kita punya kes COVID ni 2 hari sebelum ni ada penurunan di mana 80 dan juga 60 di bawah 100. Jika ada inisiatif kerajaan membawa balik, mungkin boleh dilakukan secara berperingkat di mana paling utama adalah penjarakan sosial 1 meter. Itu adalah paling penting jika ada inisiatif untuk membawa balik pelajar. Dan bagi saya, jika andai kata pelajar yang dibawa balik ke negeri masing-masing itu di kuarantin semula, sebab syarat untuk membawa balik adalah kuarantin 14 hari. Dan pelajar yang berada di IPT ini boleh saya katakan telah melepasi syarat tersebut kerana lebih daripada 14 hari di asrama masing-masing. Dan apabila kerajaan membawa balik ke negeri masing-masing, mungkin ada setengah pihak yang tidak setuju dan mungkin ada yang setuju. Dan yang setuju itu majoriti mungkin dari pelajar sendiri. Tapi andai kata dibawa balik dan dikuarantin 14 hari di negeri masing-masing sebelum balik ke rumah, saya rasa perkara tersebut boleh diperhalusi ataupun boleh dilihat daripada sudut yang kita boleh nampak untuk pelajar mengurangkan pelajar-pelajar tersebut stres di sini. Tapi kalau tidak dapat balik pun bagi saya sendiri pasrah. Saya reda lah. Pasrah 10%. Kaidah hilang. Okey. Kaidah hilang. Jadi nak update kaidah. Apa yang diorang cakap basically tadi adalah kalau boleh dia nak balik ke kampung. Semasa raya. Especially for raya. Saya ada tambahan. Boleh Sorry, saya tambahan. Mungkin adik-adik semua. Ya, Afza. Saya ada tambahan, sorry. Mungkin sebenarnya pihak KKM sebenarnya mereka telah memperhalusi sebenarnya permohonan para student ingin balik ke kampung ni. Sebenarnya saya juga ada follow setiap berita yang dipaparkan. So sebenarnya mereka takut untuk ada kluster yang ketiga. Betul. Afza, I baru nak cakap tadi, sebenarnya bukan masalah kita quarantine ataupun tak balik ke kampung. Ya, betul. Dia ada kluster IPT. And then kita ni muda tak apa. Kalau anything kalau positif pun tak apa. Tapi what happens to our parents, mak bapak kita? Student kena faham keadaan tu. Bukan bermakna kita tak bagi balik tu sebab kita nak kekang daripada jumpa keluarga. Tetapi apa yang paling penting adalah untuk jaga keselamatan ibu ayah kita, anak-anak kecil kita. Antibody mereka mungkin tak sama macam kita. Kita yang muda-muda kalau kena terkesan pun mungkin kita boleh pulih. Tapi bila yang berumur, saya rasa anak-anak muda, student kena faham keadaan itu. Tolonglah patuhi arahan yang kerajaan bagi itu bukan untuk kita sahaja tapi untuk orang-orang yang tersayang kita, mak bapak kita, adik-adik kita. So itulah adik-adik semua, sebelum kita habiskan ni, Kak Ida nak tanya apa harapan ataupun pesanan you all, dari you all sebelum kita habiskan sesi kita ni. Mungkin sedikit, a very short one daripada you all, daripada hati you all. Okay. Ada wish untuk keluarga ke? Okey, bagi saya sendiri, harapan saya
harapan bukan saya saja, harapan seluruh rakyat Malaysia, semoga penyakit pandemik COVID-19 ini terhapus cepat, dan juga kami ni sebagai IPT, pelajar IPT, saya sebagai wakil, saya boleh berkata di sini, kami reda dengan apa yang keputusan kerajaan. Yang penting penyakit pandemik COVID-19 ini boleh hapus dengan cepat. Jadi sekarang ni kami akan menuruti apa yang notis ataupun pengelilingan yang dikeluarkan oleh kerajaan, sedikit sebanyak. Itu sebagai sumbangan kami kepada negara lah. Okey. Right, okey. Afza? Ya, saya pula saya berharap untuk wabak ini berakhir cepat. Nasihatkan untuk saya punya parents yang berada di kampung itu supaya selalu berhati-hati, selalu dalam kebersihan, dan mereka selalu kau disabar. Kenapa kau tidak boleh balik? Curi-curi balik dan sebagainya. Saya lebih mementingkan kesihatan parents saya, dan saya beritahu mak, saya tidak mahu saya jadi pembawa dan jadi aktor yang ketiga. Bukan senang untuk pihak kerajaan menyediakan pusat kuarantin untuk semua student. Sebab daripada transaction ni kita boleh berjangkit, kita boleh tahu kan. So untuk kerajaan menyediakan student yang terperangkap di IPT melebihi puluhan ribu. So untuk kerajaan menyediakan pusat kuarantin untuk semua student, cara untuk kita terangkan kepada parents yang sudah tua ni, kita boleh beritahu yang boleh balik. Kita kena kisah satu persatu. Kenapa. So dari situ mereka akan faham. So saya berharap agar wabak cepat kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Ya. Dapat perketatkan lagi untuknya warga negara yang selalu keluar ni supaya mereka kurangkan pergerakan lah. Itu je bagi. Okey, adik Saliza. Okey, terlebih dahulu saya merasa bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita. Dia seperti mereka, pertukaran kerajaan ni mereka datang tepat pada waktu ni, dan mereka banyak memberikan bantuan yang tidak putus-putus. Dan walau apa sekalipun arahan kerajaan, sama ada kami boleh balik atau tidak, kami terima dengan hati terbuka, sebab kami tahu setiap keputusan yang kerajaan tetapkan itu adalah yang terbaik, dan kami ingin mengurangkan beban yang dialami oleh frontliner kita. Pastinya mereka merasa terbeban sebab bekerja dalam keadaan seperti ini. Lagi satu, saya berharap agar semua rakyat Malaysia mematuhi arahan dan peraturan sepanjang PKP ini. Kerana tiada guna kalau 90% daripada rakyat Malaysia mematuhi arahan PKP, tapi ada 10% yang tidak mematuhinya, dan ia akan gagal, dan rantaian COVID-19 ini tidak akan terputus. So saya berharap semua orang stay at home dan patuhi arahan PKP. Itu sahaja. Okey, terima kasih pada adik-adik semua, tiga adik yang ada bersama dengan kita pada hari ini. So Kak Ida harap selain pada kita patuhi arahan daripada kerajaan, kita juga sama-sama berdoa supaya COVID ini dapat dijauhkan daripada kita dan juga ahli keluarga kita secepat mungkin. Please stay safe, stay at home, stay at university, stay healthy. Kita mesti lawan sampai kita menang COVID ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Khairil, Saliza. Ya, sama-sama. Okey, sama juga daripada Kak Shima. Terima kasih Afza, Saliza dan juga Khairil yang sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okey, terima kasih juga. Kami ingin You all take care ya, jaga diri ya baik-baik. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari Raya. Belum lagi raya. Bye. Bye.